Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad Ibni Abdillah As-Sadiqil Amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad Ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, karuniakan kepada kami ya Allah kasih kepadamu dan mengenali dirimu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif tuan pengarang kitab ini yang bernama Syekh Muhammad Imamuna An-Nawawi Al-Bintani dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat agama kepada calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersambung daripada nasihat yang seterusnya dengan tajuk besar 3 perkara yang tidak dapat diperolehi dengan 3 cara. Nak 3 perkara ni, kena ada 3 perkara, 3 cara ni. Kalau tak ada 3 cara ni, kita takkan dapat 3 perkara ini. Diriwayatkan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maknanya nasihat pada pagi ini kita dengar daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, antara sahabat yang mula-mula sekali membenarkan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj Nabi SAW. Jadi insyaAllah besok kita ada daurah. Tuan-tuan dah daftar ke belum? Percuma. Kami berikan PDF. Yang Jawinya pun ada, yang Ruminya pun ada. Yang penting kita pernah dengar cerita ini daripada mula sampai habis. Diriwayatkan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Thalasun la tudraku bi thalasin. Al-ghina bil muna, wasyababu bil khadabi, wasihatu bil adwiyati." Thalasu la tudraku bi thalathin. 3 perkara kamu tak akan dapat, tak akan sekali-kali kamu capai bithalasin dengan 3 perkara ni. Apa dia? Al-ghina bil muna. Kekayaan itu tak dapat diperolehi dengan muna, angan-angan. Berangan je. Berangan. Bermakna
Kekayaan itu kita tak akan dapat capai dengan berangan. Satu. Wasyababu bil khadabi. Dan rasa muda ni, usia muda ni tak akan dapat dicapai dengan kita mewarnakan rambut. Muka surat 36. 36. Mewarnakan rambut tak dapat. Wasihatu bil adawiyati. Dan ingat, sihat tak dapat kita capai semata-mata dengan ubat-ubatan. Jadi pertamanya, Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Tuhan yang telah memberi peluang kepada saya dan kalian pada pagi ini untuk kita bertemu dalam hashtag Santapan Rohani. Supaya apa? Supaya pada pagi ini kita mendengar pula satu nasihat daripada sahabat Nabi SAW yang digelar dengan As-Siddiq. Bila mula-mula dia dapat gelaran As-Siddiq ni tuan-tuan, yakni tatkala dia membenarkan pada pagi itu peristiwa yang berlaku ke atas diri Nabi, iaitu Al-Isra' wal Mi'raj. Sebab tu cerita Isra' wal Mi'raj ni, besok insyaAllah kita akan baca kitab tu daripada mula sampai khatam. Cuma sekadar saya nak bawa sedikit saja bingkisan apa yang berlaku pada pagi itu, yang Nabi berkobar-kobar nak cerita kepada as-sahabah. Keseronokan cerita apakah yang berlaku dalam peristiwa yang luar biasa yang berlaku ke atas diri Nabi pada malam itu, iaitu pada malam Isra' wal Mi'raj. Namun ada berita gembira dan duka cita dikhabarkan. Yang gembiranya apa? Ada sahabat yang dinaikkan maqam mereka. Ada sahabat yang dinaikkan martabat mereka. Antaranya Sayyidina Abu Bakrin. Lantaran daripada peristiwa ini, dia digelar sebagai As-Siddiq, orang yang benarkan Nabi SAW. Namun ingat, pada pagi itu juga tuan-tuan, ada juga berita sedih. Sebaik-baik manusia, selembut-lembut manusia, yang manusia ini yang tak pernah buat dosa, yang tak pernah buat jahat, yang tak pernah menipu, yang tak pernah cakap bohong, yang tak pernah buat khianat, yang tak pernah berdusta, yang tak pernah menyakiti hati orang lain, iaitu Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Manusia yang luar biasa. Tuan-tuan, Nabi cerita peristiwa Isra' wal Mi'raj. Pada pagi itu ada golongan yang murtad dan ingkar kepada Nabi SAW. Ini sejarah yang berlaku. Jadi maknanya antara berita sedih yang berlaku pada pagi itu, ada para as-sahabah yang duduk atas pagar. Masih lagi was-was. Ya ke tidak ni? Ya ke tidak ni? Tak apa lagi. Mereka ni cuba minta dalil. Mereka ni cuba minta kenyataan. Ya Rasulullah, kalau betul Tuan telah pergi ke Baitul Muqaddis dalam waktu yang begitu ringkas, masa yang begitu cepat, tolong gambarkan kepada kami bagaimana rupa Baitul Muqaddis. Jibril alaihissalam, Jibril bawa ke hadapan Nabi macam mana rupa sebiji Baitul Muqaddis. Nabi cerita pintunya, tiangnya, kubahnya dan sebagainya. Lantaran itu pun ada sahabat yang percaya, ada sahabat yang muskil, was-was lagi tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan cerita selepas peristiwa Isra' Mi'raj tu berlaku di zaman sekarang ni tuan-tuan. Dan bila mana kita cerita kebenaran, bila mana kita nak bawa kebaikan, nak menyatakan mana hak mana batil, Allahu Akbar. Padahal Nabi Muhammad tu orang yang terlalu mulia, tak pernah menyakiti hati orang lain. Pun ada yang tak percaya dengan Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas ke jelas? Baik. Jadi insyaAllah besok kita akan belajar lebih kurang 4-5 jam. Saya target insyaAllah kalau boleh 4 jam saya nak khatam. 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. InsyaAllah hingga 1 takriban lebih kurang. Kita cuba nak mengkhatamkan kitab Kifayatul Muhtaj. Baik. Jadi, kembali kepada tajuk perbicaraan kita pada pagi ini adalah hashtag Santapan Rohani. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Saya berbangga. Dan
dengan kesungguhan tuan-tuan nak berdakwah. Saya berbangga di atas kesungguhan tuan-tuan nak menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang anda sayang. Kerana tak ada jalan lain untuk kita beri manfaat. Yang paling besar, manfaat kepada ilmu. Nak mengajar tak mampu. Nak tegur sekali lagi, orang kata kita adalah baru mengaji online dah macam alim. Contoh Allah. Jelas ke jelas? Sekurang-kurangnya bila kita sharing kepada mereka ilmu dan maklumat, mudah-mudahan sampai. Dan hamba pun bukan cerita ilmu, hamba bicara daripada kitab para ulama. Kita jadi khadam, tukang baca kitab. Jadi hari ini kita menyambung daripada nasihat yang seterusnya untuk kita pakai hari ini. Ingat tuan-tuan, itu matlamat saya. Kita belajar satu nasihat, apa yang boleh aku improvekan sehari ni pun cukup dah. Sekurang-kurangnya besok dapat lagi ilmu baru, improvekan satu yang baru. Lusa dapat lagi satu nasihat yang baru, improvekan lagi satu yang baru. Baik. 3 perkara yang tidak dapat diperolehi dengan 3 cara. 3 benda ni, tuan-tuan buatlah macam mana pun, tuan-tuan takkan dapat. Dengan 3 cara. Maknanya begini, dengar dengan baik. Tuan-tuan buat 3 cara ni untuk dapatkan 3 benda ni. Jawapannya, insya-Allah tak dapat. Tak dapat pada adatun. Saya ulang balik. Tuan-tuan buat 3 perkara ni untuk mencari 3 perkara ni. Tuan-tuan, secara adatnya tak dapat. Tak dapat. Tak dapat. Apa dia? Hari ni kita muhasabah. Supaya kalaulah betul kita ada buat benda ni, kita perbaiki. Kita perbaiki. Dan takdir kata, benda ni kita masih lagi teruskan, kita fikir bila kita nak berhentikan usaha ni. Bukan kata salah, tapi pada adat dia tak dapat. Apa dia? Dirawikan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tulis di ruangan komen. Salasun la tudraku bi salasin. 3 perkara kamu takkan perolehi dengan 3 cara. Buatlah macam mana pun 3 cara ni, kamu takkan dapat 3 ni. Tuan-tuan, kalam ni bukan dari saya. Kalam daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang al-mubashirina fil jannah, yang dah confirm syurganya. Apa dia? Yang pertama, tulis di ruangan komen, tulis al-ghina bil muna. Pendek je, al-ghina bil muna. Maknanya apa? Kekayaan tidak dapat diperolehi dengan setakat berangan-angan. Tulis. Nak kaya, salah ke tak salah? Berapa ramai para as-sahabah, para ulama, salafuna as-salih, para awliya yang kaya-kaya? Ramai. Ada je. Para ulama yang kaya, para as-sahabah yang kaya, para ilmuwan yang kaya, ramai tuan-tuan. Cuma mereka tak meletakkan kaya tu pada tangan. Afwan. Mereka tak meletakkan kaya tu pada hati. Sekadar meletakkan dalam genggaman. Ada, tak ada sudah. Ada masuk, tak ada sudah. Banyak pun syukur, sikit pun syukur. Tak masuk langsung dalam hati. Maka, salah ke nak jadi kaya? Tak. Kalau dengan kaya itu boleh memberi infak, boleh memberi kesan. Tuan-tuan boleh bantu lagi banyak pondok, bantu lagi banyak madrasah, bantu lagi budak-budak yang nak mengaji. Selain daripada bantu anak sendiri, selain daripada bantu keluarga sendiri, boleh bantu bangunkan agama, dengan harta, kekayaan dan sebagainya, tak salah. Tapi yang salahnya apa? Kekayaan itu tak dapat kita miliki bil muna, dengan berangan. Berangan je. Berangan ni apa? Buat tak ada tindakan. Satu perkara yang kita lakukan tanpa ada tindakan. Tuan-tuan tulis, berangan dengan impian 2 benda yang berbeza. Waalaikumsalam Jamayah ke tadi? Berangan dan impian 2 benda yang berbeza. 2 benda yang berbeza. Impian ni satu cita-cita yang kita rasa kita boleh capai, dan waktu yang sama kita ikhtiar, kita usaha, kita cari jalan. Contoh, khusyuk is real. Apakah impian tuan-tuan? Khusyuk solat. Fokus kita nak cari khusyuk. Sebab apa? Belungguk dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan kemuliaan, kehebatan orang yang khusyuk. Antara dalil yang paling nyata, qad aflahal mu'minun. Sungguh berjayalah orang-orang yang beriman. Macam mana value dia berjaya tu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Iaitu mereka yang dalam solat mereka itu khusyuk. Mereka itu, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nilai dia tu, value dia tu khusyuk.
Maka kesan daripada khusyuk itu aflah, dia berjaya. Maka orang yang berangan untuk khusyuk, dia tak buat apa-apa. Belajar tidak, cari ilmu tidak, cari guru tidak, buat tindakan tidak. Maaf, dia guna ilmu yang lama dengan cara yang sama, dengan teknik yang sama, lepas tu impiannya besar. Tak mungkin tuan-tuan. Tak logik. Logik ke? Kita buat benda sama, kita still lagi buat benda sama, tapi kita nak result yang berbeza. Adakah masuk pada akal? La. Buat cara sama, ilmunya sama, tapi result nak berbeza. Tak mungkin. Bighairi adatin, dengan tiada adat. La, tak masuk pada adat. Maknanya kalau nak result yang lain, ilmunya kena lain. Kalau nak result yang berbeza, teknikalnya kena berbeza. Kalau kita nak mencapai satu level yang kita tak pernah capai, kita kena ada ilmu yang kita tak pernah buat, yang kita tak pernah belajar. Kena ada satu tindakan yang kita tak pernah buat. Kita kena cari guru yang kita tak pernah berguru dengan dia. Sekurang-kurangnya dia boleh ajar kita mencapai satu level yang dikatakan khusyuk is real. Tukar angan-angan dengan impian. Jadi maknanya apa? Nasihat yang pertama daripada Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, kaya tu kamu takkan dapat capai kalau berangan je. Melainkan kalau kamu ikhtiar, usaha, belajar, cari ilmu. Kaya ni pun kena ada ilmu. Semalam Habib Alwi yang berada di Condet, cucu kepada Habib Umar bin Hud Al-Attas. Mereka ni perempuan, tuan-tuan, mereka ni golongan para habaib. Kerja mereka ni, tiap-tiap, dia setahun berapa kali dah. Pertama bulan Maulid, yang kedua bulan Ramadan, kerja dia bagi makannya. Allahu Akbar. Rezeki dia tak boleh kita hitung. Jadi semalam Habib Alwi dia jemput saya masuk satu WhatsApp group tu. Dalam tu dihimpunkan berapa ramai para habaib. Lepas tu Allahumma salli ala orang-orang yang berjaya dalam bisnes untuk belajar. Jangan semata-mata kita nak cari perniagaan dalam bentuk duniawi, tapi kena fikir macam mana dunia dan akhirat. Cuma yang bestnya tuan-tuan ialah, tuan-tuan nak kaya ni boleh, syaratnya kena ada ilmu. Ilmu. Macam mana Habib Alwi tiap-tiap tahun bulan Maulid buat kenduri bagi 10,000 orang makan. Bukan 1,000 tuan-tuan, 10,000. Bukan 1,000. Kalau dah kambing 700-800 ekor, kalau kambing dah 200-300 ekor, bayangkanlah belum lagi yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa sebelum PKP, tak silap bulan 11-12 ke Condet, rasanya dekat 6-7 ribu kot. Kemah ada dekat 30 kemah. Jalan tu tutup. Bagi makan. Allahu Akbar. Ni kata ni. Jadi bermakna, Waalaikumsalam Aliyasni. Yang pertama nasihat Sayyidina Abu Bakar apa dia? Kaya ni kamu takkan capai kalau semata berangan-angan. Tukar. Berangan-angan, tukar jadikan ia sebagai impian. Apa beza berangan dengan impian? Berangan-angan, tak ada ikhtiar, tak ada usaha, tak ada ilmu, tak ada tindakan. Impian, dia ada ilmu, dia ada usaha, dia ada guru, dia ada tindakan. Jelas ke jelas? Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, dia kata apa? Wasyababu bil khadabi. Kamu takkan capai benda ni dengan kamu buat benda ni. Apa dia? Yang kedua, wasyababu. Kamu takkan capai dengan yang dikatakan muda. Nak berasa muda, nak nampak muda, ataupun nak kita orang lain pandang kita dengan rasa muda, bil ghadabi. Ghadabi ni apa? Pakai inai atau mewarnakan rambut. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, bagus. Jadi maknanya yang kedua apa? Kamu takkan nampak muda dengan semata-mata mewarnakan rambut. Bermakna secara zahirnya kita takkan nampak muda. Terima kasih. Saya ke Condet Disember 2019. Okey. Bermakna kita takkan nampak muda dengan semata-mata kita mewarnakan rambut. Itu tuan-tuan satu perkara yang
Kita sangka sahaja. Tetapi tak, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa yang kamu buat itu tidak akan membawaki kepada kamu nampaknya muda. Tuan-tuan nak tak ilmu tu nampak muda? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wuduk tu berkat. Dan setiap kali ambil wuduk tu berdoa lah. Berdoa. Waktu basuh muka, minta. Basuhan pertama, dah saja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Basuhan yang kedua, ya Allah kau putihkan wajahku sebagaimana kau putihkan wajah mereka di padang mahsyar. Basuhan yang ketiga, ya Allah jangan kau hitamkan wajahku sebagaimana kau hitamkan wajah mereka di padang mahsyar. Lepas tu tambah sikit, ya Allah bagilah muka aku sentiasa nampak muda. Yang ni boleh, tak ada masalah sebab dia doa. Doa. Dan air itu satu perkara yang membantu kita untuk menjernihkan. Jadi maknanya kalau kita mewarna rambut tak tentu lagi nampak muda tuan-tuan. Yang paling penting sejauh mana ikhtiar kita dalam bentuk maknawi. Sebab apa saya nak buktikan satu ilmu? Dan saya nak buktikan satu ilmu. Ilmu ni kalau tuan-tuan biasa belajar ilmu tasawuf, insya-Allah tuan-tuan akan dapat skill ni. Saya amalkan skill ni begitu lama, alhamdulillah Allah Taala pelihara saya dan Allah Taala pelihara kepada orang yang memuji. Allah Taala pelihara saya dan Allah Taala pelihara kepada orang yang memuji. Maksud pelihara tu bagaimana? Contoh begini, contoh. Bila orang puji kita, saya nak buktikan di mana letaknya muda tu. Di mana letaknya muda tu? Bila orang puji kita, Ustaz, saya gak hari ni. Dah. Dia kata apa? Saya gak Ustaz hari ni. Dah. Pakai baju warna gold, makalan. Saya jawab, yang nampak saya gak tu mata entah. Orang lain tengok sama je. Saya ulang balik. Ni teknik dan skill. Buat tuan-tuan. Ilmu ni saya dah ajar khusus dalam program khatam kitab. Kita dah belajar kitab tasawuf. Yang ni kelas khas. Program kita selama setahun belajar sampai khatam tuan-tuan. Daripada kulit ke kulit. Cuma minta maaf, jangan tanya. Sebab program ni kita buka setahun sekali saja pendaftaran. Lepas tu kita mengaji selama setahun. Ni dah masuk bulan berapa dah ni? Baik. Bila orang tanya kepada kita, Ustaz, nampak saya gak hari ni? Tuan-tuan, hit dia macam ni. Yang nampak saya gak tu mata kau. Orang lain tengok tak ada apa-apa pun. Orang lain pun ada mata juga. Dia tengok kita tak ada apa-apa pun, tak ada nampak lebih pun. Tiba-tiba kau kata puji bagai ni. Maknanya, bila engkau nampak sesuatu kelebihan itu, yang mulia tu diri kau, bukan aku. Selalu saya kata begitu. Yang hebat tu mata kau, bukan aku. Sebab apa? Bila mana mata engkau melihat kepada aku, boleh jadi mata engkau tu sentiasa melihat kepada kebaikan. Mata kau itu nak kepada kebaikan. Dan kau dah didik mata kau tu tak nak melihat keburukan orang lain. Maka bila mana kau melihat apa saja termasuk diriku, kau dapat benda tu baik. Kau dapat benda tu segak. Kau dapat benda tu comel. Lah ni siapa yang lebih? Aku ke kau lebih? Allah. Tuan-tuan, dia dengar kalam ni habis. Siapa yang lebih sekarang ni? Jadi bermakna yang mempunyai kelebihan bukan orang yang dilihat. Hakikat orang yang mempunyai kelebihan ialah orang yang melihat. Betul ke betul? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hakikat orang yang mempunyai kelebihan adalah orang yang melihat. Sebab saya dilihat oleh 30 orang, 40 orang. Bismillah. Dari pagi tadi, macam-macam orang yang tengok. Orang tak puji apa pun. Tiba-tiba hang datang ni puji bagai ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak apalah. Kalau ikut teori dia, yang hebat tu mata kau, bukan aku. Sebab mata kau yang dapat kelebihan dekat aku. Kalau ikut teori dia, yang lebih tu mata kau. Sebab mata kau nampak kesegakannya, orang lain tak nampak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila tuan-tuan gunakan skill ini, yang pertama, kita tak akan berasa lebih. Yang kedua, kita kembalikan kepada mata dia. Yang ketiga, ikut dia lah. Kalau dia nak riak ke apa, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nak bantu dia. Agar apa? Agar kita dapat mengawal daripada ujian ujub dan takabur.
kita buat tu nak berasa muda. Dah. Sebab tu kata Sayyidina Abu Bakrin, asyababu bil khadabi. Muda itu takkan kamu dapat dengan semata-mata mewarnakan rambut. Dia benda ni nur, cahaya daripada kebaikan yang kita lakukan. Sebab tu kalau tuan-tuan nak rasa nampak muda, jaga wuduk. Yang kedua, sekalipun datang pujian daripada orang lain menyatakan kita muda, tuan-tuan, kembalikan kepada dia. Kembalikan. Tak apalah. Kalau kau rasa kau nampak aku muda, yang bagus ni mata kau, bukan aku. Sebab mata kau yang nampak aku muda. Mata engkau yang nampak aku muda. Jelas? Skill dia. Mata engkau yang nampak aku muda. Jadi yang mulia ni mata engkau. Dan bersyukurlah dengan mata yang Allah Ta'ala berikan. Habis. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Jelas ke jelas? Itu perkara yang kedua. Buat tuan-tuan, buat. Yang ketiga, yang dijaga, wasihatu bil adwiyati. Yang ketiga kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sihat itu tidak akan dicapai dengan ubat-ubatan. Tak dapat tuan-tuan. Sebab tu betul kata pepatah, menjaga lebih baik daripada mengubati. Betul ke betul? Menjaga lebih baik daripada mengubati. Maknanya sebenarnya pada hakikat, kalau kita nak sihat bukan dengan ubat. Kalau nak sihat bukan dengan ubat. Ubat tu dia bukan beri sihat. Ubat tu pertama dia mengaktifkan, sama ada mengaktifkan sel atau dan sebagainya, menyahkan yang dikatakan virus yang tak baik dalam badan dan sebagainya, bukan untuk sihat. Dan kita maklum benda ni tuan-tuan, sebab ubatan-ubatan itu daripada kimia. Kebanyakan daripada kimia. Sebab tu orang nak sihat ni apa dia? Antaranya sama ada menjaga makan. Dalilnya sebab Nabi kata bermula segala penyakit itu daripada perut. Daripada perut. Sebab tu kata syarah, dia kata apa? Orang yang sakit tidak akan menjadi sembuh selagi mana tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dibawa dalam bentuk tauhid. Walaupun menggunakan berbagai ragam ubat-ubatan. Wallahu a'lam. Jadi maknanya yang ketiga, kalau kalian nak sihat, yang pertama sekali tawakal Allah. Pegang, iktimad kepada Allah Taala betul-betul. Pegang kepada Allah Taala betul-betul. Supaya apa? Kita yakin. Allah Taala yang menyembuhkan, Allah Taala juga yang memulihkan, Allah Taala juga yang menyihatkan. Jadi first point ialah kemaskan ilmu tauhid. Itu jawapan daripada musannif kita. Kemaskan ilmu tauhid. Sebab tu tuan-tuan, kenapa kami buat program nak baki solat? Saya ulang balik, program nak baki solat ni tuan-tuan, bukan satu program yang nak ajar tuan-tuan, yang nak bagi tahu tuan-tuan macam mana takbir, macam mana rokok, macam mana sujud. Yang tu lambat lagi. Itu prosesnya kemudian. Tetapi proses yang paling utama bagi tuan-tuan yang nak baiki solat ialah baiki akidah dan ketauhidan. Sama ni. Sama je ayat dia. Kalau kita nak sihat, yang pertama sekali bukan cari ubat. Kalau nak sihat, yang pertama sekali cari apa? Cari Tuhan. Itu konsep yang pertama. Mula-mula sekali Allah. Nak sihat, cari Allah dulu. Kemudian barulah kita ikhtiar. Bermakna apa? Bila kita cari Allah, kita mengadu kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Waktu sama Kak Long pergi beli Panadol, salah ke? Tak salah. Siapa kata ikhtiar tu salah? Kita jentik dia. Ikhtiar tu wajib. Tapi kita bicara proses. Proses tuan-tuan. Jadi maknanya, kata Syekh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, kamu nak sihat bukan dengan ubat. Pertama sekali dengan tauhid yang begitu kemas. Sama juga. Kalau tuan-tuan nak khusyuk, cari tauhid dulu. Nak khusyuk kan? Sebab khusyuk itu satu bicara apa? Satu bicara bagaimana sangkaan kita kepada Allah, sangkaan kita dalam solat, sangkaan kita dalam ibadat, sangkaan kita dalam kehidupan. Itulah khusyuk. Jadi maknanya, kalau secara realiti tuan-tuan, sangka kita kepada Allah Ta'ala pun tak kemas mana. Sangka kita kepada qada qadar Allah Ta'ala pun tak kuat mana.
Sangka kita kepada apa yang Tuhan lakukan pada diri kita pun tak hebat mana. Lepas tu nak khusyuk. Allah, Allah, Allah. Jauh, jauh, jauh lagi tuan-tuan, jauh. Dan sebab tu, saya tak perlu betulkan apa-apa. Kalau tuan-tuan dapat memahami ilmu ini dengan jelas, tuan-tuan akan nampak. Dan saya boleh tanya kepada circle-circle kita yang lama, terima kasih Noraini Abdullah. Dan betul atau tidak, bagi tuan-tuan yang dah pernah attend program NBS, saya cuma nak gambarkan betapa pentingnya program NBS ini, kerana inilah beginning dia. Inilah permulaannya yang banyak antara kita buat kesilapan. Nak belajar solat, betul, tapi dia tak fokus bagaimana permulaan awal solat. Tolong sahkan sahaja kepada circle yang dah pernah attend program kita, yang dah berbelas kali tuan-tuan. Saya rasa ni kali yang ke-11 kot. Adakah tuan-tuan sahkan, kalau orang nak baiki solat, mula-mula sekali dia kena baiki tauhid. Dan itulah pengalaman yang best yang kalian dapat belajar dalam program NBS dan kalian dah bawa dalam kehidupan. Tolong jawab di ruangan komen. Dan kalau kata salah, saya terima teguran. Dan kalau kata tak betul, tak ada masalah, kita bincang apa lagi cara yang lebih betul. Apa lagi cara lebih betul? Ramlah Omar kata betul. Badrul Syam kata betul. Nur Lili kata betul. Zainun Hajar Zakaria, Tu Saliha bagi star. Dah, terima kasih. Wan Aswad kata betul. Noraini Yusof kata betul. Aisyah Osman kata betul. Haslina, Allah, terima kasih. Ramlah Ngah betul. Rosni Abdullah betul. Maziah betul. Irma Mas betul. Kamaria Hamid betul. Hajah Lina betul. Allahu Akbar. Mahiran Muda betul. Zainah Kadir betul. Samiza Jalil betul. Maziah Tirun betul. Maskana Abu Bakar betul. Syam Ahmad, ya betul. Nurul Sarah betul. Nurul Nadia, dia ulang balik. Junati Yusof betul. Siti Nur Muhammad Nur, betul sangat. Irniwati, betul sangat Ustaz. Mahani Agam, betul Ustaz. Tu Salihah, betul-betul-betul. Jadi, minta maaf, Ashraf betul. Tuan-tuan, tengok bagaimana jawaban-jawaban mereka yang pernah melalui proses ini. Dan cuma saya nak gambarkan ialah, kalau tuan-tuan betul-betul nak baiki solat, terima kasih Hasnah Wad Ismail, Cik Gani, Norehan Silong, letih nak baca semua ni. Allahumma salli wa sallim. Basri Hema, terima kasih. Muhammad Nasir, betul dia kata. Maknanya tuan-tuan, kita belajarlah pengalaman orang lain. Belajar daripada pengalaman orang lain. Kalau mereka tu sama dengan anda dulu, mereka cari ilmu macam-macam nak khusyuk. Macam-macam cari. Belajar di surau, belajar di masjid. Bukan tak jumpa jawapan, tetapi mereka tak dapat lagi the right angle di mana untuk mereka bermula. Terima kasih Hasnina Yub. Mereka tak dapat lagi the right angle. Tetapi Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Bukan hamba lebih dah, asbab sahaja. Noraini Abdullah, betul. Asbab Allah Ta'ala beri hamba faham daripada pondok-pondok yang hamba belajar dulu. Inilah proses yang perlu kita perbaiki. Dan apa dia? Perbaiki akidah, perbaiki tauhid. Buktinya mudah. Apa buktinya Ustaz? Tuan-tuan, mudah je. Dan bila tuan-tuan nak solat, kebiasaan kita akan menghadap Kaabah. Itu di Mekah. Selain daripada Mekah, menghadap kiblat. Itu secara fizikalnya. Secara rohaniahnya, tuan-tuan akan menghadap Allah. Sedang menghadap Allah. Akan menghadap Allah. Telah menghadap Allah. Tuan-tuan, bila sebut perkataan kita nak solat menghadap Allah ni, menghadap Allah ni cerita fiqah ke, cerita tauhid ke, cerita tasawuf? Tak payah tulis, tak payah jawab. Hari ni merenung dan muhasabah. Renung. Belum takbir lagi ni, baru tengah betul terkong, tengok anak tudung tercabut ke tidak, tengok rambut keluar ke tidak. Yang laki-laki baru nak pakai serban, baru nak bersugi. Kemudian kita nak berdiri di hadapan Allah. Kita nak berasa kita menghadap Allah, atau kita nak berasa Allah menghadap kita. Either one, tak ada masalah. Dua-dua tu boleh diguna pakai. Adakah ini fiqah? Adakah ini bicara fiqah? Perasaan menghadap Allah, perasaan mengagungkan Allah, perasaan melihat Allah, perasaan nampak Allah, rasa Allah nampak kita, rasa Allah tengok kita,
rasa Allah teropong kita, rasa Allah Ta'ala nilai kita, rasa Allah Ta'ala perhati kita, rasa Allah Ta'ala tengok kita. Adakah ini bicara fiqah? Tak. Permulaan solat itu takbir. Allah. Ini bicara fiqah. Melihat Allah Ta'ala itu bicara tauhid. Mana yang nak kita mulakan dulu? Inilah, samalah macam ni. Maknanya, sihat tu, kita kembali tu tadi, tak akan dapat dicapai bil adwiyati, dengan ubat-ubatan. Maknanya mulakan dengan tauhid dulu. Mulakan dengan keesaan dulu. Lepas tu baru ikhtiar. Baru cari. Ni proses yang penting untuk kalian fahami dan jalani. Dan bila mana kita dah faham perjalanan dia, dah faham susu galur dia tuan-tuan, insya-Allah kalian akan lebih jelas. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini dalam hashtag Santapan Rohani, kita semakin jelas, kita semakin faham apa 3 nasihat yang kita belajar. Yang pertama kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kamu takkan dapat kaya bil muna, dengan angan-angan. Yang kedua, kamu takkan jadi muda dengan semata-mata mewarnakan rambut. Lah, tak nampak muda, dah putih tu putih lah. Yang ketiga, kamu takkan dapat sihat melainkan dengan kamu takkan dapat sihat dengan ubat-ubatan. Tak, dengan ubat tak boleh sihat. Tak boleh sihat. Kerana yang memberi sihat itu Allah. Yang memberi sihat itu Allah. Yang beri sihat itu Allah. Habis itu tak kena makan ubat. Siapa kata? Dia cerita bab tauhid. Dia cerita bab tasawuf. Syariat wajib makan ubat. Tapi yang menyihatkan tu Allah. Proses tu mana? Tauhid tu kena kemas. Ikhtiar jangan tinggal. Sama juga. Kalau tuan-tuan nak merasai khusyuknya solat, nasihat saya sebagai orang yang jahil, perbaiki tauhid, perkemaskan tauhid, dan pegang tauhid betul-betul. Jadi kalau tuan-tuan nak belajar dengan lebih jelas, besok kita ada daurah. Yang ni percuma tuan-tuan dia, percuma sahaja. Daurah Isra' wal Mi'raj, sempena bulan Isra', bulan Rejab, dan sempena tarikh karamah Isra' wal Mi'raj Nabi SAW. Jadi program ni percuma, tak ada bayaran. Tuan-tuan boleh daftar di easy.la/Isra'. Nanti kita akan beri PDF percuma, buku yang jawinya asal dan yang telah di-typing dalam bahasa Melayu. Bagi tuan-tuan yang tak boleh baca jawi lama, jangan risau. Dan sahabat admin kami dah bantu convertkan kepada Rumi. Tapi Rumi lama juga, bukan Rumi Melayu, bukan Rumi baru. Yang penting tuan-tuan dah boleh baca. Dan insya-Allah besok kita cuba target 4 jam untuk kita khatam. Waktu yang sama kita akan belajar apa lagi peristiwa-peristiwa yang best berkenaan Isra' wal Mi'raj yang dikaitkan dengan solat yang kita lakukan pada hari ini. Yang tak dapat tidak, itulah ibadat yang pertama sekali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita masuk ke alam kubur atau ke alam barzah. Jadi saya rasa madai pertemuan kita pada pagi ini. Mana yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu pasti datang daripada kejahilan saya sendiri. InsyaAllah kita bersambung esok dalam hashtag Santapan Rohani dengan tajuk separuhnya akal, separuhnya ilmu, separuhnya kehidupan. Separuh akal ni kita guna untuk apa? Separuh ilmu kita guna untuk apa? Dan separuh hidup kita guna untuk apa? Yang mudahan nasihat itu kita dengar daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. InsyaAllah kita bertemu esok dalam hashtag Santapan Rohani. Ma'assalamah wa'alal liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cuma besok Santapan Rohani kemungkinan kita akan buat awal sikit pukul 8. Besok Santapan Rohani pukul 8. Sebab pukul 9 kita dah start daurah. Jelas ke jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Khair.